saya Nurin Kristina, wakil daripada Grup 6. Ini mengulaskan tentang pentingnya penghayatan erti kemerdekaan generasi muda zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, kemerdekaan adalah suatu perkara yang wajib bagi kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengetahui tentangnya. Sebelum saya meneruskan tentang lebih lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang bersama-sama menjalankan projek ni bersama-sama dengan saya. Yang pertama, kita ada Wan Ahmad Nazmi, Amar Rahimi, Izli Reli, Nur Afaliza dan Azrul Amirul. Mereka adalah ramai nama ahli kumpulan saya yang bersama-sama akan menerangkan tentang perkara ini. Jadi, bagi generasi muda sekarang, Hari Kemerdekaan hanyalah suatu cuti hari di mana mereka berpeluang untuk bersantai dan beriadah. Hanya segelintir daripada anak muda zaman sekarang yang benar-benar memahami maksud Hari Kemerdekaan ini. Terdapat suatu artikel yang menyatakan bahawa lebih banyak usaha yang perlu dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang untuk memberi kefahaman bahawa pentingnya kemerdekaan. Dan terdapat juga satu artikel yang mengatakan bahawa generasi muda zaman sekarang telah digesa bersama golongan dewasa untuk menghayati Hari Kemerdekaan negara agar semangat cintakan tanah air tidak luntur. Ini sangat penting kerana terdapat ramai lagi generasi muda yang tak tahu memperjuangkan kemerdekaan tanah air dalam kalangan generasi zaman sekarang lah. Dan terdapat juga generasi muda yang tidak tahu tentang pemimpin-pemimpin negara yang dah banyak berjasa memperjuangkan kemerdekaan tanah air daripada cengkaman penjajah. Usaha mengekalkan semangat cintakan tanah air dalam kalangan generasi muda perlu dipupuk untuk membangkitkan semangat patriotik yang banyak memerlukan kegigihan, kesungguhan, keprihatinan dan juga ketekunan. Sikap cintakan tanah air boleh dipupuk dengan menyambut Hari Kemerdekaan, macam dekat sekolah sambut Hari Kemerdekaan, kita kibarkan jalan gemilang, kita menyanyikan lagu patriotik, lagu Negaraku, dan juga kita angkat rupa negara dan lain-lain lagi. Jadi berikut adalah serba sedikit tentang kemerdekaan dan cara generasi muda memupuk semangat kemerdekaan. Saya akan serahkan kepada ahli yang akan membentangkan tentang perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya, Wan Ahmad Nazmi, ingin menyampaikan penghayatan erti kemerdekaan generasi muda zaman sekarang. Terdapat usaha diperlukan untuk memahami dan menghayati erti kemerdekaan, terutamanya kepada golongan muda. Pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia, Tan Sri Lee Lam Tai, pernah berkata, memahami erti sebenar kemerdekaan boleh menjadi kekuatan penyatu yang dapat menyatukan rakyat berbilang kaum ke arah satu matlamat. Tidak lama dahulu, kajian sebuah akhbar tempatan menunjukkan walaupun kebanyakan anak muda kita mempunyai semangat patriotik, mereka masih tidak memahami sepenuhnya erti kemerdekaan yang sebenar. Bagi mereka, Hari Kemerdekaan hanyalah satu cuti umum, di mana hari mereka berpeluang berehat dan berseronok. Hanya segelintir orang sahaja yang benar-benar memahami Hari Kemerdekaan ini. Jadi, banyak usaha perlu dilakukan untuk sedarkan mereka supaya mereka lebih peka dan memahami serta menghayati erti sebenar Hari Kemerdekaan. Selain itu, mengibar jalur gemilang bukanlah satu-satunya cara menunjukkan semangat patriotik kepada negara. Antaranya, rakyat Malaysia boleh menunjukkan semangat patriotik dalam kehidupan seharian. Contohnya,
dalam percakapan dan tindakan mereka dapat membela dan mempertahankan negara. Seterusnya, rakyat Malaysia juga boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menyumbang pandangan dan pendapat tentang perkara yang perlu ditambah baik dalam negara. Dengan ini, terdapat cara untuk menjadikan generasi muda kita mempunyai ciri-ciri patriotik dan semangat nasionalisme. Antaranya ialah dengan mendidik mereka menghormati dan mencintai bendera Malaysia. Selain itu, mengadakan kempen tentang kemerdekaan di sekolah atau di media sosial. Hal ini dapat membina semangat cinta akan negara dalam diri pada usia muda. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada penyampai yang seterusnya, iaitu Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahimi bin Abdul Rahman. Semangat patriotisme dan cintakan negara bukanlah sesuatu yang mampu timbul sendiri dalam diri setiap individu. Ia perlu dipupuk dan disemat dalam diri seseorang individu sejak kecil lagi agar jiwa mereka sebati dengan perasaan itu. Ini adalah sesuatu yang amat penting terutama dalam generasi muda, kerana mereka perlu sedar bahawa keamanan dan kesejahteraan negara yang mereka kecapi hari ini bukanlah sesuatu yang datang secara percuma. Ia perlu dibayar dengan harga yang mahal melalui peluh keringat, darah serta nyawa para pejuang negara, termasuk anggota pasukan keselamatan. Mereka tidak tahu pahit getir zaman darurat. Mereka lahir dan hidup dalam era yang diwarisi oleh generasi sebelumnya yang terpaksa mempertaruhkan nyawa, mempertahankan maruah dan bangsa dan serta mengekalkan kedaulatan negara. Mereka tidak tahu apa erti sebenar sebuah pengorbanan dan perjuangan. Rasa cintakan negara dan semangat patriotisme perlu dipupuk dari peringkat awal sistem persekolahan. Di samping sistem persekolahan yang sedia ada, penubuhan sekolah wawasan menggabungkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan jenis Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, merupakan salah satu inisiatif terbaik dalam memupuk toleransi antara kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan agama. Ibu bapa lah pendidik utama yang seharusnya memberikan kesedaran dan pendedahan mengenai pengorbanan pejuang generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Semua pihak harus berusaha keras untuk memastikan kelangsungan toleransi antara kaum yang sedia ada dapat dikekalkan. Sebarang isu yang boleh menimbulkan kebencian antara kaum harus dielakkan. Pada ketika ini, amatlah penting untuk kita bersama-sama menghormati antara kaum dan agama, berusaha keras menyemai semangat patriotisme serta bertolak ansur, di samping mewujudkan masyarakat yang cintakan negara dan saling bekerjasama mengekalkan kedaulatan negara. PDRM juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan negara. Selepas 64 tahun merdeka, PDRM masih berdiri teguh sebagai agensi yang bertanggungjawab memastikan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Sikap keberanian dan pengorbanan serta nilai-nilai integriti yang tinggi dalam setiap warga PDRM dalam menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan sudah terbukti secara keseluruhan. Di sebalik tohmahan dan rintangan yang dihadapi, PDRM tetap berusaha menjalankan amanah yang dipikul, dan sebagai bukti, situasi keamanan negara masih dalam keadaan terkawal, aman dan sejahtera. Terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nura Faliza, wakil
Oke, di sini saya ingin membentangkan tentang 7 patung gangsa Tunggu Negara. Ramai yang sedar kewujudan Tunggu Negara ini kan? Tetapi sejauh mana kita menghayati dan mengetahui cerita di sebalik kemarahan Tunggu Negara tersebut di negara kita? Seperti mana yang kita tahu bahawa Tunggu Negara atau Tunggu Peringatan Negara ini dibina untuk memperingati dan memberi penghormatan kepada para juri yang berkorban dalam Perang Dunia. Dan Tunggu Negara ini mula dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. Sempena memberi satu penghormatan kepada lebih 11,000 para juri yang gugur dalam medan Perang Dunia Pertama 1914 dan Perang Dunia Kedua 1935 hingga 1942 dan semasa darurat 1948 hingga 1960. Okey, 7 patung yang dibina tersebut melambangkan sifat pemimpin, gentir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan pengorbanan dalam menghadapi musuh. Okey, di sini saya ingin menunjukkan video 7 patung gangsa Tunggu Negara. Let's go. Terima kasih, itu saja pembentangan saya dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Bye. Nama saya Eksi Reli, saya akan membentangkan tentang isu maklumat kemerdekaan. Oke, Hari Kebangsaan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Hari Kemerdekaan atau Hari Merdeka Malaysia yang disambut pada hari 31 Ogos bagi menandakan kebebasan negara daripada belenggu penjajahan sejak 1782 sehingga 1957. Oke, Hari Kebangsaan merupakan peristiwa utama dan disambut secara besar-besaran mengadakan perarakan warna-warni, persembahan pentas, serta berbagai lagi persembahan yang diadakan di tempat-tempat yang tertentu. Oke, kemerdekaan Hari Kebangsaan dapat dirasakan bermula menjelang jam 12.30 malam, di mana bunga api warna-warni bergemilang di udara. Begitu juga secara acara perbarisan yang diwakili oleh berbagai agensi turut diadakan bagi meriahkan lagi suasana hari tersebut.
Hari Kebangsaan disebut sebagai hari meriah di Kuala Lumpur dan selalunya disambut di dataran merdeka, yaitu berlokasi di Kuala Lumpur. Suasana hari sambutan secara besar-besaran juga dibuat di Putrajaya. Bangunan-bangunan perniagaan, rumah, kediaman, dan kereta-kereta akan memasang dan mengibarkan bendera Malaysia. Dan juga menyemarakan lagi perayaan Hari Kebangsaan merupakan hari cuti umum di Malaysia yang diadakan pada setiap tahun. Penubuhan Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu Borneo Utara, Sabah. Sabah dan Sarawak Singapura dijadwalkan mengisytiharkan secara rasmi pada 31 Agustus 1963 bersamaan ulang tahun ke-6 kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Beberapa isu berkaitan dengan pembentahan Indonesia dan Filipina merupakan perlambatan pengisytiharan sehingga ke-16 hari bulan tahun yang sama. Penangguhan ini juga dibuat bagi membolehkan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, membuat tinjauan umum di Borneo Utara dan Sabah. Bagaimanapun Borneo Utara dan Singapura masih lagi mendapat kemerdekaan daripada British pada 16 September 1963. Sarawak telah merdeka sebelum lebih lewat pada 22 Julai 1963. Pembentukan Malaysia kemudian diisytihar pada 16 September 1963 yang disambut sebagai Hari Kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan besar-besaran tetap diadakan pada 31 Agustus, tarik asal kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, manakala Hari Malaysia cuma menjadi cuti umum di Sabah. Terdapat juga beberapa pihak yang tidak berpuas hati tentang pengisytiharan Malaysia Timur yang mendakwa sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Agustus tersebut bertumpu semenanjung Malaysia. Pada tahun 2009, kerajaan memutuskan bahwa bermula 2010, Hari Malaysia 16 September disambut sebagai cuti umum persekutuan bersama-sama dengan Hari Merdeka pada 31 Agustus. Manakala bermula dari 2015, Menteri Alham Syabi Cik mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan mungkin disambut tanpa menyebut bilangan tahun agar tidak meminggirkan penduduk Sabah dan Sarawak. 1 Agustus merupakan kebebasan negara kita daripada penjajahan negara lain. Kita telah pun diajar dan ditunjuk bahwa detik 31 Agustus merupakan hari kita bebas daripada jajahan serta taklukan dari negara lain. Itu menunjukkan bahwa negara Malaysia akan dibangunkan serta dapat membangunkan bangsa serta cara kita sendiri. Semenjak 62 tahun itulah kemerdekaan daripada penjajah telah menjadi satu saksofon sambutan Hari Kemerdekaan. Sambutannya dipenuhi dengan pengisytiharan sejarah perjuangan rakyat berbelang kaum di Malaysia dalam perjuangan menuntut kemerdekaan yang turut diselang-selikan dengan program-program bersifat patriotik dan kenegaraan. Begitulah selazimnya yang merdeka bukan saja daripada kebebasan fisikal atau semata-mata, malah mereka daripada penjajah tidak mutlak sifatnya merdeka bukan sekadar daripada bebas dari penjajahan fisikal semata-mata, malah merdeka daripada penjajahan tidak mutlak sifatnya. Lihatlah beberapa banyak negara yang mencapai kemerdekaan secara fisikal tetapi masih lagi dijajah secara bukan fisikal. Kepesatan teknologi hari ini memudahkan ancaman penjajah membentuk baharu, terutamanya dalam bentuk budaya dan pemikiran. Bukan benar penjajah sudah lama pergi, tetapi budaya dan pemikiran mereka masih kental mencengkam setiap aspek bernegara daripada sistem politik, ekonomi, walaupun sosial. Jadi erti dikatakan merdeka atau kebebasan yang sebenar dalam buku Demokrasi yang mereka yang telah digubal pada 1835 melihat kebebasan kemerdekaan sebagai satu yang boleh sering merosakkan. Walaupun begitu, kebebasan setiap akan membuka jalan untuk membina semula, dan apa-apa yang dibina dengan kebebasan selalunya akan kekal lama. Namun melalui akhlak dan agama dan prasyarat kepada kebebasan atau kebebasan tanpa akhlak adalah tidak bermakna, dan akhlak tanpa agama juga tidak bermakna. Itu saja dari pembentangan saya hari ini. Saya akan pas pembentangan seterusnya kepada penutup.
Nama saya Azul Amirul. Oke, kesimpulan tentang Hari Kemerdekaan yang kita dapat ialah banyak tokoh kemerdekaan di negara kita telah banyak berjasa dalam memperjuangkan Hari Kemerdekaan untuk tanah Melayu. Dan terdapat ramai tokoh yang dapat dijadikan contoh atau idola kepada generasi kini dan generasi akan datang. Segala pengorbanan, rintangan, dan penatalan mereka amat berbakti untuk negara dan patut kita contohi dan dijadikan panduan. Oke, selain itu, kemerdekaan yang dicapai oleh negara kita pada 31 Agustus 1997 bukanlah mengambil satu proses yang mudah untuk negara kita capai. Matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah negara kita melalui satu proses yang sangat panjang agar keamanan negara kita ini sangat penting dalam usaha negara ini menjadi semua negara yang maju pada menjelang tahun 2020 akan datang. Antara faktor utama kejayaan ini ialah melalui situasi keamanan dan kesejahteraan negara senia terjamin. Dalam nada yang sama, kita seharusnya memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara kita yang telah dijajah, dan kita memerlukan kekuatan bagi menjamin penjajahan ke atas negara kita, yaitu negara Malaysia, agar tidak akan lagi berlaku. Oke, seterusnya, namun semua ini tidak akan dapat dicapai tanpa pengorbanan pejuang-juang negara kita yang terdahulu. Berapa ramaikah di antara kita yang sanggup berkorban seperti mereka? Berapa ramai di antara kita yang sayang akan negara? Berapa ramai di antara kita yang ingin menyumbang dan berbakti kepada negara? Dan marilah kita menjadi salah seorang daripada golongan itu. Kita tidak perlulah menjadi ahli politik ataupun menteri untuk menyumbang jasa kepada negara kita, tetapi banyak lagi alternatif yang boleh dipilih oleh kita. Oleh itu, diharapkanlah agar semua warga negara ini akan sentiasa mematuhi undang-undang, menjaga maruah negara, dan menghargai jasa tokoh yang telah banyak berjuang bagi kemerdekaan negara kita. Oke, kita mestilah tanamkan sifat akan sayang akan negara. Lepas itu kita mestilah berani dan menyumbang. Kita mestilah menjadi salah seseorang untuk menyumbang kepada negara kita. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.